Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jamaah yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah masih mengizinkan pertemuan pada malam ini. Jika Allah tak izinkan, kita tak akan bertemu. Yang kedua, mohon maaf banyak-banyak atas kelewatan, bermula daripada sembahyang jenazah yang ditangguhkan. Jadi jenuh tunggu juga, janji jadi imam. Bukan dekat, dekat Portwell, sempadan dunia. Kuala Sepetang, dekat dengan Miudang Mak Jah. Memang perjalanan punya, kereta banyak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan semua itu sebagai pahala kepada kita semua. Tuan-tuan pahala menunggu, saya pahala mai jugalah, susah payah pun. Pada malam ini insya-Allah kita masuk kepada hadis yang ketiga, iaitu 40 buah hadis yang berkaitan dengan politik dan kepimpinan. Kita belajar banyak hadis 40. Hadis 40 yang dihimpun oleh Imam Nawawi, hadis 40 yang disusun oleh Ustaz Fahmi Zamzam Al-Banjari. Ini pula hadis 40 yang disusun oleh Dr. Ahmad Tanusi. Jadi banyak hadis 40 yang dikumpul oleh para alim ulama. Hadis yang ketiga, An Auf bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in syi'tum amba'tukum anil imarah wa ma hiya faqumtu fanadaitu bi'a'la sawti salasa marratin wa ma hiya ya Rasulullah qala awwaluha malamatun wasaniha nadamatun wasalisuha azabun yaumal qiyamah illa man adala wa kaifa ya'dilu ma'a aqrabihi. Para jamaah yang dimuliakan, maksud daripada hadis ini yaitu daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu mahu, aku akan jelaskan kepada kamu tentang apakah itu kepimpinan. Lalu aku, iaitu Auf, bangun dan menyeru dengan suaraku yang tinggi sebanyak 3 kali dan berkata, apakah dia kepimpinan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kepimpinan itu permulaannya adalah celaan. Yang kedua, ia akan menjadi suatu penyesalan. Yang ketiga, ia akan menjadi azab di hari kiamat kelak, melainkan pemimpin yang adil. Dan bagaimana seseorang boleh berlaku adil dengan kaum kerabatnya? Para jamaah yang dihormati sekalian, itu adalah sepotong hadis yang diambil daripada melainkan pemimpin yang adil, iaitu yang kita lihat tadi, iaitu apa yang disebut sebagai hadis tentang penyesalan kepimpinan di hari akhirat kelak. Seorang sahabat tanya tentang apa dia kepimpinan ya Rasulullah. Maka Nabi jawab,
perkara yang menjadi kebimbangan. Kerana kita baca hadis yang lepas, ada 2 hadis kita dah baca, iaitu tentang apa yang disebut sebagai orang yang gilakan kuasa, orang yang gila nak jadi pemimpin. Jaga-jaga pesan baginda kepada kita. Maka pada malam ini kita tambah satu lagi hadis, iaitu hampir sama juga, iaitu bagaimana yang berlaku seorang sahabat namanya Auf bin Malik ditanya oleh baginda, apakah kepimpinan? Auf kata, aku nak tahu apa dia. 3 kali Auf ulang. Lalu baginda jawab, kepimpinan itu, jawatan itu boleh membawa kepada 3 perkara. Yang pertama adalah dicela orang. Nak sangat jadi pemimpin, kena cela. Tuan-tuan, bila jadi pemimpin ni orang cela, salah sikit kena cela. Walaupun benda baik banyak. Isu panas semalam, iaitu Menteri Perdagangan dan Komoditi. Disebutkan bahawa dia balik daripada Turki setelah menjalani 3 kali ujian COVID-19, masih negatif. Tetapi apa yang berlaku adalah dia tidak menjalani kuarantin di rumah. Pelik juga, masalah gelang warna pink pun tak ada. Mungkin ada sedikit kecuaian kan. Sama ada kecuaian tu datang daripada Kementerian Kesihatan, wallahu alam lah. Maka alhamdulillah, tak kira nama pemimpin atau rakyat, maka jika ada melakukan pelanggaran, kesalahan, saman trafik kah, langgar SOP kah, atau apa sahaja, maka pemimpin mestilah dihukum sebagaimana rakyat. Alhamdulillah, dia dah kena compound. Dan tak cukup dengan compound, ditambah pula beliau mendermakan 5 bulan gaji menteri untuk tabung COVID-19. Compound 1,000 sikit benar. Kalau compound paling tinggi hari ni, paling tinggi no case siva apa? Di Kedah tu paling tinggi 12,000. Tuan-tuan, 1,000 je ramai orang marah. 1,000 tu baru compound. Dia derma berapa? 5 bulan gaji menteri. Saya pun heran, sambil dalam perjalanan berapa gaji kan. Saya tengok menteri yang lama, iaitu Teresa Kok, gaji dia pendapatan bulanan 68,000 gaji menteri. Tolak dengan allowance sebagai ahli parlimen 25,000. Maknanya gaji menteri lebih kurang 43,000. 43,000 kali dengan 5 bulan, 215,000 dia derma kepada tabung COVID-19 sebagai tanda penyesalan, mohon maaf, kesilapan. 200,000 tuan-tuan, bukan RM200. Inilah sikap yang mesti dicontohi oleh rakyat Malaysia, iaitu mengaku bersalah. Mengaku bersalah sudah. Yang kedua, beliau mendermakan balik apa yang disebut sebagai pendapatannya untuk menampung perbelanjaan negara. Dah sebelum ni memang kena potong dah. Perdana Menteri minta potong semua allowance. Wakil-wakil rakyat, menteri-menteri kabinet, timbalan menteri, untuk membantu rakyat. Jadi memang orang suka celah, kena hadap lah. Bila orang tak suka, dia akan celah. Kita baik macam mana pun dicela, itu biasa. Jadi pengurusi surau, pengurusi masjid, SU masjid, ada saja tak kena. Apa nak jadi masjid kita? Orang bantai dalam Facebook. Itu biasa. Bila kita pegang kepimpinan, yang pertama kena hadap celaan. Sebab celaan ni kepada sesiapa sahaja. Yang kedua tadi adalah kita akan menghadapi apa dia? Penyesalan. Sesal buat selama-lamanya, atau sesal yang sekejap. Kenapa menyesal, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah? Penyesalan kerana apa? Kerana gagal melaksanakan tugas yang diamanahkan. Bila tak boleh tunai tanggungjawab, maka menyesal. Kenapa? Menyesal yang pertama,
Dah lah pahala tak dapat, dapat pula bala dosa. Nak sangat jawatan kepimpinan, boleh. Walaupun hukumnya makruh, tapi kena buat tanggungjawab. Kalau tidak, kita akan menghadapi nadamah, penyesalan di hari akhirat, juga penyesalan di dunia ini. Bila kita berlaku kelemahan dalam tadbir urus, dalam masalah persatuan ke, pentadbiran masjid ke, ataupun esko kerajaan negeri ke, ataupun sebagai menteri kabinet ke, atau kita duduk di sekolah ke, atau di mana saja, maka bila berlaku kesilapan, maka berlakulah penyesalan yang terpaksa kita tanggung. Segala tadbir urus kita sepatutnya diaudit. Kalau di surau masjid ada juruaudit, kalau di pejabat ada juruaudit, kalau swasta kena ada juruaudit, maka juruaudit tu baru juruaudit dunia. Kadang-kadang boleh dibayar. Yang lebih bimbang juruaudit akhirat. Siapa juruaudit akhirat yang sekarang ni sedang berada di sebelah kanan dan kiri kita? Inilah juruaudit. Tidak satu perkara pun dia terlepas. Dia tak tinggal, dia tak tidur, dia tak pergi nak makan dulu waktu rehat. Tak tuan-tuan. Juruaudit Allah Ta'ala ada di kiri dan kanan kita, sedang mengira, sedang mencatat. Maknanya kita terpaksa menghadapi penyesalan di hari akhirat kerana mencuaikan tanggungjawab. Kerana sukarnya tanggungjawab kepimpinan, Imam Nawawi pernah menegahkan bahawa mereka yang tidak mempunyai kemampuan hendaklah menjauhkan diri dari menceburkan diri dalam urusan ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, siapa yang tak ada keupayaan, tidak ada kewibawaan, jangan cuba-cuba nak masuk dalam urusan kepimpinan. Kerana baginda sendiri pernah menegahkan, apabila Abu Zar Al-Ghifari ingin memohon jawatan, maka Nabi pesan, la tas'alul imarah, jangan kamu minta jawatan. Tapi dalam masa yang sama, ada sahabat Nabi yang ada kemampuan jadi gubernur. Baginda lantik, baginda serahkan tanggungjawab jadi panglima perang, menjadi ketua bala tentera, menjadi menteri, menjadi orang kanan, menjadi hakim, kerana mereka ada kemampuan. Bagi yang tak mampu, tak boleh, makruh nak mohon jawatan tersebut. Kata Imam Nawawi, hadza aslun azim fi ijtinabil wilayah, la siyama liman kana fihi dha'fun. Kata Imam Nawawi, hadis ini adalah satu prinsip asas utama dalam menjauhkan diri daripada kuasa, terutama kepada mereka yang lemah, yang tidak mampu mempunyai kemampuan dalam urusan kepimpinan. Tak mampu, kita jadi makmum sudah. Kalau mampu jadi imam, jadilah imam. Tapi kalau jadi imam kata, baik jadi makmum sampai akhirat. Kan? Kita tak mampu jadi imam, tapi geram no tengok Haji Yusof ni, rasa nak ganti je dia. Kan? Tapi bila naik depan baru tahu, udah jadi 5 rakaat pula isyak. Tadi nampak geram no ketua imam. Rupanya habis dia sendiri tak mampu. Apalah tu imam baca surah pendek, dia pun baca naik ke depan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala wala ana 'abidun ma'abattum wala antum 'abiduna ma'bud. Wala tak jumpa hujung panggai. Ulang. Lah baru tahu susah jadi imam. Nampaknya mudah tuan-tuan. Kan? Ada orang kampung saya tuan-tuan, tak ada tok imam tak datang, tapi dia berjubah sarban, baru balik haji, tolak jadi imam. Kuliah tu tak habis. Lakum dinukum waliyadin tu tak jumpa. Sudah tuan-tuan, nampak remeh tuan-tuan, tapi jaga. Hilang punca.
Lepas tu tak naik dah sampai lah ni. Sebab apa? Sebab rasa diri tu boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itulah para ulama' terdahulu menolak jawatan. Kerana bimbang jawatan tersebut akan menjadi punca kepada penyesalan di hari akhirat kelak. Bimbang. Bahkan alim ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali menolak jawatan sebagai qadi, sebagai hakim. Bimbang. Terutama kalau khalifah pula kontrol. Kalau jawatan tu bebas untuk dilaksanakan tugas, okey. Tapi kalau kerajaan kontrol hakim nak buat tugasan diganggu oleh kerajaan, lebih baik menolak jawatan hakim. Sebab tak dapat melaksanakan tugas hakim yang adil di dalam membuat keputusan. Para jamaah yang dikasihi sekalian, itu hadis yang pertama pada malam ini. Hadis yang kedua malam ni, iaitu hadis yang keempat daripada siri 40 hadis berkaitan dengan politik dan kepimpinan, iaitu an Ma'qil bin Yasar al-Muzani, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Hadis sahih Muslim nombor 142, iaitu daripada Ma'qil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya syurga. Allahu Rabbi. Hadis ni berat tuan-tuan. Nak jadi pemimpin ni berat ni. Kenapa berat? Kita tengok huraian hadis. Apa amaran baginda kepada kita? Hadis ini menjelaskan kepada kita amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin yang beriman tetapi menipu rakyat. Cakap bohong, janji tidak ditunaikan. Menurut Al-Qadi Al-Iyad, Qadi bin Iyad berkata, yang dimaksudkan dengan larangan menipu kaum muslimin ini apa dia? Apa makna larangan menipu ni? Kenapa Nabi larang menipu? Apa maksud Nabi larang menipu, wahai pemimpin? Kata Qadi bin Iyad, adalah larangan mengkhianati hak-hak yang seharusnya ditunaikan ke atas mereka. Kata Qadi bin Iyad, pemimpin mestilah menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Apabila kerajaan telah membuat peruntukan untuk wakil rakyat, untuk menteri, untuk exco, untuk itu, untuk ini, maka bagaimana diagihkan peruntukan untuk membantu rakyat, menyelesaikan masalah rakyat. Ini tanggungjawab. Termasuklah pemimpin yang paling kecil. Kalau kita di Perak ni, yang paling kecil dulu JKKK, kemudian tukar nama MPKK, kecil tukar pula hari ni JSPK, sikit hari lagi nama JPKK, semua KKKKK. Lengah mulut nak sebut. Iaitu kepimpinan di peringkat kampung, di peringkat taman, di peringkat daerah. Iaitu pemimpin mestilah menunaikan hak kepada rakyat. Kata Qadi bin Iyad, ihmali hududihim au tadhi'i huquqihim au tarki himayatin hauzatihim wa mujahadati aduwwihim au tarki siratil adli fihim faqad ghashahum.
Apa kata Qadhi bin Iyad? Iaitu mereka yang tidak mengambil berat. Yang pertama tentang perundangan Islam. Oh, tu dia. Kata Qadhi bin Iyad, apa makna menipu rakyat? Yang pertama, dia mengabaikan pelaksanaan undang-undang Islam. Apabila pemimpin tidak mahu melaksanakan hukum Islam, maka ia adalah salah satu daripada bentuk penipuan. Berat, tuan-tuan. Nak melaksanakan hukum Islam ni besar. Hari ini masih ada halangan untuk melaksanakan 100% hukum syariat. Masih ada halangan. Kalau sebelum ni dah ada usaha untuk membentang, mencadangkan pindaan undang-undang Akta RUU 355 supaya memartabatkan mahkamah syariah tangguh. Tu belum lagi nak melaksanakan hukum hudud, qisas ta'zir. Itu hanya sebahagian. Masih tertangguh. Dan insya-Allah mudah-mudahan antara yang disebut oleh Menteri Agama, sebelum dia mati, dia bercita-cita besar untuk luluh undang-undang. Dulu beliau jadi hanya penyokong RUU 355 sebagai seorang mufti. Hari ini beliaulah yang kena bentang di parlimen sebagai seorang menteri. InsyaAllah kita yakin tidak lama lagi, kalau diizinkan Allah, diberi ruang, kita harap RUU 355 ni yang mendaulatkan hukum syariat. Walaupun belum lagi 100%, tetapi berjaya untuk melaksanakan sebahagian daripada hukum syariat. Kalau hari ini hukum syariat yang sedia ada, mahkamah syariah hakimnya hanya boleh menjatuhkan hukuman 3, 5, 6. 3 tahun penjara, denda RM5,000 dan 6 kali sebatan. Sedangkan pesalah orang yang minum arak sepatutnya disebat 40 kali sebatan. Itu sebatan syariah. Orang yang menuduh orang lain berzina 80 kali sebat. Orang yang berzina dalam keadaan dia belum pernah berkahwin sebatan 100 kali sebat. RUU 355 ni nak upgrade mahkamah syariah supaya bidang kuasa hakim dinaik taraf daripada 6 kali sebat menjadi 100 kali sebatan. Daripada denda RM5,000 menjadi denda sehingga RM100,000. Daripada penjara 3 tahun menjadi penjara 10 tahun hingga 30 tahun. Ringan benar hukuman syariat yang ada hari ni. Walaupun belum patuh syariat, nak sebut ringan benar. Kan? Saya dah sebut dulu-dulu, tuan-tuan. Berzina hari ni denda RM5,000, penjara 3 tahun. Zina, tuan-tuan, dosa besar. Sedangkan hukuman kita tangkap burung belatok, letak dalam rumah, satu kesalahan yang melanggar Akta Perhelilitan, dendanya RM50,000. Besar dosa tangkap burung belatok daripada berzina. Saya nak sebut tu terang. Undang-undang hari ni Akta Perhelilitan, tangkap burung yang dilindungi RM50,000. Berzina RM5,000 punya jauh beza. Yang ni yang kita perlu martabatkan kembali mahkamah syariah demi menjaga maruah. Ni duk jaga burung belatok RM50,000. Nak jaga maruah wanita yang berzina RM5,000 ya. Rendah benar harga wanita dan lelaki. Burung belatok lagi mahal, tuan-tuan. Tak patut. Yang ni yang perlu dipindah, diubah supaya mengangkat martabat nyawa, martabat maruah, martabat agama ni. Martabat ni yang ada dalam Islam mesti dijaga. Kita ikut barat, mereka lebih memartabatkan haiwan lebih daripada nilai manusia. Ni masalah bila kita ikut barat.
Yang kedua, maksud dia kata qadi al-ayat, iaitu orang yang mengabaikan hak orang Islam. Bila ada orang Islam yang susah, yang uzur, yang OKU, yang ibu tunggal, yang fakir miskin, tidak ditunaikan hak mereka, maka kerajaan mestilah prihatin dengan semua golongan. Hari ini alhamdulillah dalam keadaan COVID-19, kerajaan tak bankrupt lagi lah. Walaupun dulu kata nak bankrupt dah. Syukur alhamdulillah tak bankrupt. Banyak bantuan-bantuan yang disampaikan kepada rakyat dengan moratorium dia, dengan BPN dia, dengan penjananya, bantuan ibu tunggalnya, macam-macam lah. Bapak tunggal dapat? Bapak tunggal dapat juga kot. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan segala jenis bantuan-bantuan tadi meringankan beban. Nak selesai masalah, itu cerita panjang lagi. Sekurang-kurangnya kerajaan dapat meringankan beban rakyat yang sedang menghadapi kesusahan. Hari ini ramai orang kena buang kerja, ramai orang yang terpaksa menganggur, ramai lagi yang belum boleh berniaga, ramai lagi yang tak ada modal nak berniaga. Maka kerajaan kena menunaikan hak kepada rakyat orang Islam dan juga orang bukan Islam, atau tidak memelihara keselamatan mereka. Rakyat mesti dipelihara keselamatan. Contoh, bila berlaku COVID-19, jangan biar orang warga asing boleh masuk lagi dalam. Tak apa, mereka nak cari tempat melancong dalam negara kita. Bulan 2 tak sekat lagi, bulan 3 tak sekat lagi. Hingga tertukar kerajaan, baru diblok, disekat sebab mereka datang bawa virus. Begitu juga rakyat Malaysia yang pergi melancong, balik kena kuarantin, kena buat semakan COVID-19. Cek. Alhamdulillah, berkat daripada usaha kita, doa kita kepada Allah, Allah telah memberikan kemudahan kepada rakyat Malaysia, kerajaan kita, iaitu selamat nyawa. Kalau negara lain ratus ribu, puluh ribu meninggal dunia, kita alhamdulillah baru 3 angka. Mudah-mudahan tak ada pertambahan dah kematian. Sebab apa? Menjaga nyawa, menjaga kesihatan, menjaga keselamatan menjadi tanggungjawab kerajaan. Dan bertindak bersungguh-sungguh menentang musuh. Antara maksud menipu rakyat, tak bersungguh-sungguh menentang musuh. Kalau musuh nak menyerang negara kita, mestilah dijaga negara kita, jaga rakyat. Rakyat mesti diutamakan. Dan juga meninggalkan kepimpinan yang adil. Lalu ini semua termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai pemimpin yang menipu kaum muslimin. Maka huraian yang dihurai oleh Qadhi bin Iyad ini memberi pengajaran kepada kita, seorang pemimpin jangan sama sekali melakukan perkara yang termasuk dalam perkara-perkara yang membohongi dan mengabaikan rakyat. Malah apa yang dibimbangi oleh Imam Nawawi dan Imam San'ani, melihat kesalahan kepimpinan Muslim yang menipu rakyat, dikategorikan sebagai dosa besar. Kata Imam Nawawi, kata Imam San'ani, ni dua orang ulama hadis. Dia kata apa? Wa annahu min kaba'iri liwurudil wa'id alaihi bi'ainihi fa inna tahrimal jannah huwa wa'idul kafirin fil Quran. Tu dia. Apa dia? Kata Imam As-San'ani, dan sesungguhnya ia, iaitu perbuatan menipu kaum muslimin ini, adalah termasuk di dalam dosa-dosa besar. Menipu rakyat ni dosa besar, tuan-tuan. Bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil. Buang sampah merata-rata dosa kecil. Kesian PBT. Pihak berkuasa tempatan. Kita ni tong sampah dah lah tak ada depan rumah. Pihak PBT kata, kami nak kutip sampah 3 kali seminggu. Tong sampah pun kita tak mau sedia, kita pergi lempar tempat orang lain lempar. Tak patut. Jadi dosa, tuan-tuan. Walaupun bukan dosa besar, dosa kecil.
Kita buang sampah ni dosa. Jangan ingat tak ada apa, alah lempak. Dosa tuan-tuan. Kita berdosa walaupun dosa kecil. Ini kan pula dosa besar. Menipu rakyat ni dosa besar, kata Imam San'ani ya. Ini disebabkan kerana ancaman yang diberikan. Ancaman. Apa ancaman tadi ni? Buat mereka yang melakukan dosa ini, iaitu ancaman tu diharamkan ke atas mereka syurga. Para ulama dia baca hadis, dia mengkaji hadis tu. Kita baca balik hadis tadi, Nabi sebut apa tuan-tuan? Iaitu illa harramallahu alaihil jannah. Pemimpin yang menipu rakyat, tidak ada bala yang ditimpakan kepadanya melainkan diharamkan syurga untuk dia. Apabila berlaku amaran keras, para ulama menghuraikan bila sebut ada amaran keras di dalam Al-Quran dan hadis, dihumban dalam api neraka, diharamkan masuk syurga, itu tanda perbuatan tersebut adalah dosa besar. Macam mana ulama mengkategorikan ni dosa besar, ni dosa kecil? Imam Az-Zahabi di karang sebuah kitab Al-Kabair ada 70 dosa besar. Macam mana ulama-ulama ni nak buat yang ni dosa kecil, ni dosa besar? Kaedahnya adalah yang pertama tadi, sekiranya ada dalil daripada Quran dan hadis ancaman berat, sekiranya buat itu, buat ini, bila ada ancaman dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan dosa besar lah tu. Ar-rashi wal murtashi finnar. Nabi sebut pemberi rasuah dan peminta rasuah tempatnya neraka. Bila sebut ancaman neraka, rasuah dosa besar. Sama juga pemimpin yang menipu rakyat diancam haram daripada masuk syurga, dia termasuk ancaman yang menyebabkan dosa, dia menjadi kategori dosa besar. Yang kedua, kategori dosa besar ni datang mana? Kata ulama, iaitu apabila ada hukuman di dunia. Contoh, hukuman bagi orang yang minum arak disebat 40 kali sebatan, menunjukkan dosa besar. Menunjukkan dosa besar. Sama orang yang berzina sedangkan dia sudah pernah menikmati perkahwinan, direjam sampai mati. Dosa besar sebab hukuman dunia tu berat. Orang yang membunuh orang lain tanpa hak, hukumnya adalah hukum qisas, dihukum balas bunuh. Hukum bunuh maknanya itu adalah dosa besar kerana ancaman hukuman di dunia yang sangat berat. Namanya hukum hudud, namanya hukum qisas, namanya hukum yang berat yang dinyatakan di dalam Quran hadis. Menunjukkan itu dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa yang tak diberikan ancaman hukuman dunia dan akhirat, itu dosa-dosa kecil. Itu dosa-dosa kecil. Dan dalam riwayat Bukhari, ancaman yang diberikan kepada pemimpin yang menipu adalah diharamkan daripada mencium bau syurga. Allahu Rabbi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula berlainan sedikit matannya. Apa yang baginda sabda? Baginda bersabda, hadis tadi yang kita baca riwayat Imam Muslim. Hadis yang satu lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam, yang ditashihkan oleh Imam Bukhari pula, iaitu ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyah falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah. Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat,
sedangkan dia tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik, iaitu perkataan nasihat di sini membawa maksud suci, jujur dan telus, melainkan mereka akan diharamkan daripada mendapat bau syurga pun diharamkan. Allahu Rabbi. Kalau baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ni lagi berat. Bukan tak boleh masuk syurga sahaja, bahkan nak cium bau syurga pun tak dapat. Na'udzubillah. Minta berlindung ya tuan-tuan dan puan. Bahkan lebih menakutkan. Tu dia. Lebih menakutkan lagi dalam riwayat Al-Hakim pula. Satu lagi, tadi riwayat Imam Muslim, yang kedua riwayat Imam Bukhari, yang ketiga riwayat Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wuliya min amril muslimin syai'an fa amara alaihim ahadan muhabatan fa alaihi la'natullahi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan hatta yudkhilahu jahannam. Barang siapa, Nabi bersabda, barang siapa yang dilantik untuk menjadi pemerintah kaum muslim, kemudian dia memerintah dalam keadaan sambil lewa, gaji besar sambil lewa, rakyat susah, dia kata ikat perut lah, apa masalah? Bukan nak bagi bantuan, suruh ikat perut pula. Maka dia akan dilaknat oleh Allah. Allah tidak akan menerima pengurusan dan pengadilan ke atasnya, sehinggalah dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Payah jadi pemimpin ni tuan-tuan. Jadi rakyat mudah sikit lah. Jadi rakyat ni mudah, dosa tak apa banyak. Jadi pemimpin ni dosa boleh jadi banyak, tetapi boleh jadi pahala banyak. Risiko jadi pemimpin ni, kita baca hadis tentang penyesalan menjadi pemimpin. Siapa jadi pemimpin, dia boleh dapat pahala besar, tapi boleh dapat bala besar. Kita pernah baca hadis tentang pemimpin. Antara kelebihan pemimpin ni apa dia tuan-tuan? Nabi pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yauma zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari akhirat di padang mahsyar dalam keadaan panas terik. Orang lain tak dapat, demo 7 orang dapat. Nombor 1, al-imamul adil. Pemimpin yang adil akan mengepalai orang yang mendapat naungan, lindungan arasy Allah di hari akhirat kelak. Jadi pemimpin ada harapan dapat pahala besar, tapi ada harapan untuk dapat bala besar. Ni na'udzubillah. Sebab tu kita tak digalakkan meminta-minta menjadi pemimpin, kerana berat hukuman di alam akhirat kelak. Dan juga dalam hadis yang lain kita dah pernah baca dulu, antara doa yang makbul, salasatun la turaddud du'a. 3 golongan ni Allah tidak tolak doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil. Nombor 1, pemimpin yang adil. Allahu Rabbi. Doa makbul jadi pemimpin yang adil. Yang kedua, iaitu da'watus saim. Doa orang yang sedang berpuasa, sehinggalah dia berbuka puasa. Yang ketiga adalah da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Orang kena zalim, jaga tuan-tuan, doa dia makbul, berat. Jangan kita buat zalim pada orang, nanti rakyat mendoakan kehancuran. Na'udzubillah. Kalau jadi pemimpin yang tidak adil, rakyat benci, rakyat meluat, rakyat berdoa, akhirnya kita akan jatuh dalam keadaan kehinaan. Sebab tu kita sama-samalah kita jaga supaya pemimpin kita, supaya rakyat, supaya masyarakat, marilah sama-sama kita menjaga diri masing-masing. Kita sebagai makmum, imam berat tanggungjawab dia, nak tanggung rakyat ni.
Imam semayang, dia hanya jaga 50 orang belakang. Imam semayang, belakang ada 50 orang. Masalahnya jadi imam negara. Imam negara, dia kena tanggung 32 juta rakyat. Kalau jadi imam qaryah, jadi pengurusi masjid, nak jaga berapa ramai? Katakanlah 300 orang. Jadi ketua kampung kena jaga 2,000 rakyat. Jadi menteri besar, dah kena jaga 2 juta rakyat. Jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kewangan, nak kena jaga 32 juta rakyat. Tu belum masuk pendatang asing. Tu baru rakyat. Pendatang asing pun tak boleh dibiar juga. Ada juga hak dia sebagai pendatang asing. Para jamaah yang dikasihi sekalian, akhir sekali saya nak sebut pada malam ini, dua hadis tadi memberi ingatan kepada kita semua. Kita paling tidak kita jadi pemimpin dalam keluarga, jadi imam kepada isteri dan anak-anak. Walaupun tak jadi imam masjid, kita jadi imam kepada isteri dan anak-anak. Kita ada tanggungjawab. Yang pemimpin tinggi lagi, dia ada tanggungjawab lebih besar. Lagi besar kepimpinan, lagi banyak pahala dan lagi banyak bahaya. Lagi besar tanggungjawab, lagi banyak bebanan, lagi banyak pahala, lagi banyak dosa boleh dapat. Sebab itulah, selagi mana kita layak untuk jadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang benar-benar boleh memimpin. Sebab tu banyak suami hanya kahwin seorang sebab tak layak untuk kahwin lebih. Betul? Lelaki setuju semua termasuk saya. Sebab tanggungjawab berat kalau ramai rakyat. Ada orang dia suka je, tetapi dia tak ingat bahaya kerana tidak berlaku adil di dalam rumah tangga. Akhirnya kita diheret ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah tuan-tuan. Nak pegang jawatan, nak jadi esko, nak jadi pemegang jawatan GLC, ahli majlis bandaran, semua dia nak kawal habis. Jaga. Lagi banyak bebanan, lagi banyak dosa. Lagi banyak bebanan, boleh dapat banyak pahala. Nilai diri masing-masing. Nak pakai pakaian, tengoklah kemampuan kita. Ukur baju di badan sendiri, jangan ukur baju orang lain. Haji Yusof nak pakai baju, dia ukur badan saya. Jawabnya, baju jadi jubah. Tak boleh. Kita kena ukur diri kita sendiri. Kemampuan kita, zahir, batin, kemampuan dari segi fizikal, akal kita, hati kita perlu diukur. Jadi marilah sama-sama pada malam ni kita mengambil pengajaran daripada dua hadis yang sahih tadi. InsyaAllah kita akan menjadi bekalan kita, bekalan untuk hidup di atas dunia, selamat dunia dan selamat akhirat. InsyaAllah. Dan insyaAllah bulan depan kita akan lihat pula hadis yang kelima, menjadi pengajaran untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Saya bawa buah dokong 3 kilo. Bukan saya beli, pokok sendiri. Tapi nak jual, buah tak ada. Tuan-tuan makanlah mana yang ada tu. Rezeki ada tu. Saya simpan. Hak lain habis dia jual. Mak, ayah saya jual. Yang tu je baki. Adalah dalam rumah saya 3 kilo. Saya bawa lah tuan-tuan. Minta maaf dulu saya jual. Ni tak sempat nak jual. Tu je baki yang ada. Untuk tuan-tuan rasalah. Berkongsi nikmat walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakirna minhu ma nusina. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kesembuhan kepada kami yang sedang mengalami kesakitan, dan Kau rahmatilah
di kalangan keluarga kami, sahabat andai kami yang telah meninggal dunia. Ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah rezeki kami, lapangkanlah hidup kami, jadikanlah isteri dan anak-anak kami, suami kami, hamba-Mu yang saleh dan salehah, ya Allah, yang sentiasa taat dan melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada bala bencana, huru-hara, peperangan dan segala jenis wabak penyakit yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan pelbagai musibah terhadap diri kami dan seluruh orang-orang yang beriman dan seluruh rakyat Malaysia ini amnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.